Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, pemimpin-pemimpin setempat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bekalkan kita dengan ilmu yang berguna, yang berfaedah, yang bermanfaat untuk kita amalkan bersama-sama. Lebih-lebih lagi yang kita bicara ini ialah ilmu mengenal pencipta kita. Mengenal Allah yang mencipta kita, yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita, yang menyelamatkan kita dan menyeksa kita. Kita nak kenal itu. Itu yang lebih penting. Kita dah baca tentang Mabadiyah 10. Yang antaranya apa hukumnya? Fardu ain bagi setiap mukallaf, setiap manusia itu. Artinya semua wajib belajar. Kalau tak belajar, dengan sebab itu dia tak kenal Tuhan, tak kenal Allah, maka dia dikira sebagai orang yang tak beriman. Orang tak beriman tak bergelarnya kafir. Orang kafir kalau mati dalam keadaan kafir, ke mana perginya? Masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan itu. Kita tahu siapa mencipta kita, sifatnya macam mana, zatnya macam mana, apa yang wajib bagi kita ketahui. Kerana perkara yang pertama nanti akan ditanya oleh Allah ketika kita mati besok dan kubur. 3 langkah je mereka balik ngantor daripada kita dah mati tu. Datang 2 orang malaikat. Soalan yang pertama je bab Tuhan lah. Siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak boleh jawab macam? Tak jawab lah. You know, tak tahu apa jawabnya. Tempuk dia malaikat tu. Ya. Berpusing-pusing. 70 hasta terbenam ke bumi. Terus tanya lagi, siapa Nabi kamu? Kau tak kenal? Tempuk lagi. 70 hasta lagi terbenam ke bumi. Begitulah. Kebanyakan masalahnya 6 soalan saja.
Semua tentang ketuhanan. Ya. Kalau kita tak boleh jawab, bahaya kita jadi. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kena belajar ilmu akidah ni. Tak boleh kita tinggalkan. Hukumnya fardu ain. Apa tu fardu ain? Semua kena belajar. Tak boleh tinggal langsung. Kerana kalau kita tinggalkan, kita tak lepas fardu ain tu. Bila tak lepas fardu ain tu, kita akan menjadi derhaka. Macam manusia yang derhaka pada Allah. Orang derhaka, bila kita tentang akidah, dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Apa kata Allah? Walladzina kafaru wa kazzabu bihayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 39. Dan mereka-mereka yang kufur dan kufur itu ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan itu, ya. Kita tak masuk dalam golongan yang kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita tentang akal. Hukum akal. Perkara-perkara yang berkaitan dengan akal. Alhamdulillah kita ni diberi akal oleh Allah Ta'ala. Akal kita sempurna. Sebab kita jadi mukallaf ni. Kalau tak nak jadi mukallaf, tak nak mengerjakan perintah Allah, tak nak meninggalkan larangan Allah, senang aja. Jadi orang gila, tak nak. Jadi gila tak payah sembahyang, tak payah nutup aurat, tak payah berzakat, tak payah naik haji, tak payah puasa Ramadan dan sebagainya. Orang gila. Sama nak jadi orang gila, kan? Jadi bagi orang yang berakal ni, wajib itu dipanggil mukallaf. Mukallaf itu ada 4 tandanya. Yang pertama aqil, akalnya sempurna. Yang kedua balik. Balik itu bukan balik koma. Arti balik itu sampai umurnya 15 tahun hijrah. Bukan masih, ya, 15 tahun hijrah. Kalau tak ada tanda-tanda, cukup 15 tahun dikira balik itu. Mukallaf itu. Kalau ada tanda-tandanya, walaupun sebelum umur 15 tahun, tapi syaratnya 9 tahun lebih, ada tanda-tandanya, maka dia dikira mukallaf juga. Wajib menjalankan perintah Allah dan wajib meninggalkan larangan Allah. Apa tanda-tanda tu? Kalau lelaki, 1 je tandanya. Mimpi bersetubuh dan keluar mani. Dia mukallaf tu. Wajib sembahyang apa itu. Wajib puasa Ramadan. Puasa zakat kalau ada harta dan sebagainya. Kalau perempuan, 2 tandanya. Yang pertama, tanda yang pertama tadi. Mimpi bersetubuh lalu keluar mani. Mukallaf itu. Yang kedua datang haid. Darah yang keluar dari perempuan itu secara periodikal, secara bulanan. Ya. Bila keluar haid ada, dia mukallaf itu. Itu 2 tanda bagi orang lelaki ataupun perempuan. Lelaki 1 tanda, perempuan 2 tanda. Mukallaf itu. Itu balik. Yang 3 sempurna panca indera. Hawas, sempurna hawas. Dalam Islam yang dikira sempurna hanya 1 je. 1 dah sempurna itu. Dan panca indera yang dikira dalam Islam 2. Yang pertama pandangan, yang kedua pendengaran. Kalau ada 1 kira mukallaf tu, ya. Kalau dia nampak tapi tak dia pekak, tapi dia nampak mata yang tak ada buta, mukallaf tu. Wajib mengerjakan perintah Allah. Kalau dia buta tapi telinga tak pekak, dia dengar apa orang cakap, itu mukallaf juga. Yang bukan mukallaf kalau dua-dua tak ada. Telinga tak dengar, mata pun tak nampak. Jadi tak ada jalan dia nak mengetahui tentang Islam. Dia bukan mukallaf. Tak wajib sembahyang, tak wajib menutup aurat, tak wajib zakat dan sebagainya. Itu tanda dia. Yang keempat. Jadi 4 tanda, ya. Yang pertama tadi aqil, yang kedua baligh, yang ketiga sempurna hawas, yang keempat dia tahu tentang Islam. Sampai surat Islam padanya. Tahu orang pergi sembahyang, nampak orang pergi sembahyang, dengar dalam televisi orang azan, nampak perempuan-perempuan menutup aurat, nampak lelaki-lelaki menutup aurat, nampak lelaki-lelaki pakai sorban, pakai jubah, nampak tentang Islam. Kebaikan-kebaikan Islam tidak nampak, maka dia itu mukallaf itu. Jadi di Malaysia ni tak ada
alasan mengapa dia tak mau menerima Islam. Semua orang patutnya menerima Islam. Karena dia nampak, ada dalam televisyen, ada dengar dalam radio, ada nampak dengan mata sendiri. Itu 4 tandanya mukallaf tu. Jadi mukallaf tu wajib menjalankan perintah Allah. Ya. Untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Ya. Kita dah baca pengertian akal. Akal tu apa? Menyebabkan manusia itu mendapat kemajuan. Karena akal tu boleh berfikir. Akal saja tak guna. Dia nak akal yang boleh berfikir. Akal saja, gajah lagi banyak akal. Tapi dia tak boleh fikir. Jadi dia bukan mukallaf. Manusia ni diberi akal, boleh berfikir pula. Boleh memikirkan ini, boleh mencipta ini. Dia tahu yang ini bahaya, yang ini bermanfaat, dia tahu semua tu. Itu gunakan akal, ya. Akal tu boleh berfungsi. Jadi akal tu penting. Sebab itu manusia ini dia boleh berfikir dan dia jadi mulia berbanding dengan makhluk lain. Mana lebih mulia, manusia ke gajah? Mana lebih mulia, manusia ke rimau? Mana lebih mulia, manusia ke lembu? Mana lebih mulia, manusia ke kambing? Mana lebih mulia, manusia ke ular? Jawabnya mesti manusia, ya. Manusia yang paling mulia. Allah nak memuliakan manusia. Mana tahu Allah kabar dalam Quran. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam, manusia mulia. Yang jadi yang Tuan Agung siapa? Ada rimau jadi yang Tuan Agung. Siapa jadi yang Tuan Agung? Manusia. Siapa jadi raja? Manusia. Siapa jadi presiden? Manusia. Siapa jadi gubernur? Manusia. Semua manusia. Siapa jadi pemimpin? Manusia. Siapa jadi YB? Manusia. Apa pun jawatan-jawatan yang mulia itu dipegang oleh manusia. Kerana Allah nak memuliakan manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan diberi mereka tonggangan di daratan dan di lautan. Manusia ada tonggangan, ada kenderaan, ada motorkar, ada bas, ada kereta api, ada kapal laut, ada sampan, ada speedboat, ada basikal, ada kereta lembu. Itu tonggangan untuk manusia. Manusia saja yang ada kenderaan. Ya. Ada pernah nengok gajah bawa kereta api? Siapa ada nengok kan? Ya, ada pernah nengok rimau nengok motosikal ada? Siapa ada pernah nengok ular naik basikal ada? Naik motor ada? Atau ular bawa kapal terbang ada? Tak ada, manusia saja, ya. Yang ada kenderaan manusia saja. Dengan adanya kenderaan manusia itu, manusia boleh merantau seluruh dunia ni. Dari sini ke Mekah 10 jam boleh sampai. Kerana terciptanya kapal terbang. Pagi di Kuala Lumpur, belah petang dah sampai ke Mekah. Begitu juga pergi mana-mana pun. Pergi ke Turki, 11 jam sampai. Pergi ke Eropah macam itu juga. 6 jam sampai. Pergi ke Australia, kerana ada kenderaan. Ya. Manusia saja yang ada kenderaan, lain tak ada. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberi mereka rezeki yang baik-baik. Rezeki yang paling baik ialah manusia. Nasi aja berapa jenis nasi? Perempuan tukang masak banyak, ada 4 orang ni. Ada berapa jenis nasi? Nasi minyak lagi, nasi lemak lagi, nasi biryani gam. Tahu nasi kan? Depan masjid ada jual. Lagi apa? Nasi Arab. Lagi? Nasi goreng. Nasi goreng yang banyak. Nasi goreng kampung ada, nasi goreng Cina ada, nasi goreng sotong ada, nasi goreng ayam ada, nasi goreng USA pun ada. Banyak kan? Itu rezeki manusia. Ada pernah nengok gajah makan nasi paprik? Siapa ada pernah nengok kita? Ada pernah nengok rimau makan nasi pataya? Manusia saja jenis makanan. Roti ada berapa jenis roti? Ada roti canai, lagi ada chapati, lagi ada martabak, lagi ada roti nan, lagi ada roti apa lagi? Roti tisu pun ada. Roti puri pun ada. Yang banyak jenis-jenis roti, ya. Itu manusia aja. Itu makanan untuk manusia.
Ya. Wafaddalna alaihim katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami utamakan mereka dengan ciptaan kami itu manusia yang paling utama ya. Banyak utamaan manusia dibanding dengan binatang-binatang. Jadi sebab itu pentingnya akal tu. Tapi akal tu kalau dibiarkan, tak ada dipandu dengan syariat, akan berlaku kemusnahan di dalam dunia ni. Ya, tak ada syariat, tak ada hukum. Dia tak tahu mana wajib, mana haram, mana sunat, mana makruh, mana harus. Maka dibiarkan akal tu fungsi itu. Maka terciptalah alat-alat yang melalaikan daripada mengingati Allah. Iya ke dah? Dadah tu dicipta ke dah? Dia habis begitu je kan? Dicipta oleh manusia. Cari jumpa dadah. Bila makan dadah tu, udah jadi high jadi. Tahu apa high? Ya Allah, ni minta hati orang putih kan? Apa jadi high? Udah tak sedarkan diri, hayal. Ya. Itu dia. Kalau tak berpandu dengan syariat. Jadi, itu je dilantak. Dadah saja. Bila dadah. Bila dia kata setiap setengah jam dadah. Macam apa jadi? Sentiasa hayal saja. Bila dengan dadah dia tak sedarkan diri itu. Boleh berlaku, boleh menyebabkan dia gila, boleh menyebabkan dia macam-macam. Ojol dari bangunan tinggi ke, dan sebagainya, bunuh orang ke macam. Kerana dengan dadah. Tapi itu tak terkawal tu. Begitu juga alat-alat yang boleh memusnahkan manusia, yang boleh membunuh manusia ada. Tercipta senapang, tercipta rifle, tercipta pistol, tercipta pedang. Semua nak merosakkan manusia. Kerana tak ikut panduan, tak ikut syariat. Tercipta roket, tercipta bom. Sekarang ni bom tau. Bukannya bom biasa aja. Dia panggil bom cluster. Cluster tu bom tu dia bila jatuh aja dia meletup tu, ada ekoran lepas tu. Tung dari ekor tau. Tak pun terhenti. Sekarang ni lagi teruk. Bukannya cluster aja. Bom phosphorus namanya. Dia buat phosphorus tu satu bahan yang bila kena bom tu bertebaran dia. Bila kena aja luruh aja benda tu kepada manusia, akan walaupun dah tak ada bom tu, akan hancur manusia tu. Binasa manusia. Itu dia manusia. Kerana tak ikut syariat. Tak ikut hukum. Jadi terciptalah alat-alat yang memusnahkan manusia. Macam sekarang yang berlaku di Israel tu. Mereka mengebom orang Palestin tu. Beratus-ratus ribu mati. Itu kerana tak ikut syariat. Syariat pula nak menjalankan syariat, kena ada akal juga. Kalau ada semayang tak tahu. Nak semayang mesti ada akal. Bila ada akal boleh semayang. Kita nak hafal Fatihah. Jangan nak hafal ayat lazim. Untuk terjemahan diri. Mana nak hafal Alam Nasrah yang baca tadi. Kalau dia bingung, tenin, tongong, bodoh, jangan dia hafal Alam Nasrah. Jangan dia boleh hafal Alam Tarokai. Jadi nak menjalankan syariat kena akal itu. Itu pentingnya akal ya. Dengan adanya syariat, baru kita boleh menjadi orang-orang yang soleh. Dapat melaksanakan perintah Allah. Faham kecakap saya ni? Ya? Itu gunanya akal. Udah kita baca dulu ni. Untuk malam ni, kita sambung lagi. C. B dah habis. Pengertian akal dah habis. Kemudian C malam ni. Bahagian hukum akal. Mana kitab yang saya bagi tu? Lagi? Dua aja. Rumi Jawi yang mana? Jawi. Seorang je pakai. Ni yang tak ada kitab kan? Kenapa? Dah pandai? Tak payah kitab. Tak payah rujuk-rujukan dia. Dah pandai pakai. Tak nampak atas slide ada. Saya buat atas slide nama. Saya bukan nampak, tapi buat atas slide. Itulah guna kita mengaji ni. Nak ada benda rujukan. Kalau balik ke rumah kan tanya, apa dah jodoh Ustaz tentak? Mana ketahu kita? Kalau ada rujukan senang. Boleh balik ke rumah, cek balik. Baik, tengok. Yang C.
adalah hukum akal itu terbagi kepada 3 bagi. Hukum akal ada 3 bagi. Bukannya itu, yang ni. Sorry. Salah pangkat. Yang D. Bahagian wajib akli. Bahagian wajib akli. Adalah wajib akli itu terbagi 2. Hukum akal ada 3 bagi. Ingat tu, sudah kita baca. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang 3 harus. Sekali lagi. 3 hukum akal ni. Yang pertama apa? Wajib. Yang kedua mustahil. Yang ketiga harus. Apa arti wajib? Tidak diterima akal akan tiadanya. Faham ini? Apa betul? Apa arti wajib? Tidak diterima akal akan tiadanya. Wujud. Artinya apa? Ada. Kalau Allah tu tak ada, terima akal tak? Sekali lagi. Kalau Allah tu tak ada, diterima di akal ke dah? Tak terima akal. Hidup. Allah tu hidup. Kalau Allah tu tak hidup, terima akal tak? Terima di akal tak? Tak terima. Allah mendengar. Mendengar tak Allah? Kalau Allah tu pekak, terima di akal kan? Itu wajib. Wajib Allah itu sifatnya mendengar. Wajib Allah itu sifatnya melihat. Wajib Allah itu sifatnya mengetahui. Wajib Allah itu sifatnya berkuasa. Wajib Allah itu bersifatnya hidup. Kalau tak ada, tak terima di akal. Allah itu tidak hidup. Apa kata akal? Apa kata akal? Allah itu tidak hidup. Apa kata akal? Mustahil. No way. Orak kata orang Jawa ya. Tak terima. Saya ni cakap Jepun ke cakap Melayu? Faham ke tak? Faham ya. Jadi itu wajib. Tidak diterima akal akan tiadanya. Kalau tak ada, tak terima akal. Atau nak senang faham, mesti ada. Mesti ada. Allah itu mesti ada. Allah itu mesti berkuasa. Allah itu mesti mendengar. Allah itu mesti melihat. Allah itu mesti mengetahui. Kalau tak faham aja benar-benar pun. Itu yang wajib. Yang kedua mustahil. Apa itu mustahil? Tidak diterima akal akan adanya. Kalau ada tak terima akal. Yang mustahil itu kalau ada tak terima akal. Apa benda yang mustahil? Allah itu mati. Mustahil ke wajib? Allah itu mati. Wajib ke mustahil? Mustahil. Terima akal tak? Kalau saya kata Allah itu akan mati, terima akal tak? Tak terima akal. Allah itu bodoh, terima akal tak? Tak terima akal. Kalau ada benda tu tak terima akal. Allah itu lupa, terima akal tak? Tak terima akal. Yang mau lupa siapa? Kita. Allah tak pernah lupa ya. Itu mustahil. Yang ketiga harus. Yang ketiga harus diterima akal ada dan tiadanya. Itu terima akal. Harus. Yang baru itu semua harus belakang. Ada pun diterima akal, tak ada pun diterima akal. Macam sekarang ni. Tu Imam Matsuki ada tak? Terima akal tak? Terima akal ada yang ada sekarang ni? Ada. Tapi Piramli ada tak? Tak ada. Terima akal tak? Sekarang ni Piramli ada ke tak ada? Ada? Tak ada. Terima di akal tak? Ada pun terima di akal, tak ada pun terima di akal. Tak faham lagi ke? Benar-benar pun. Itu harus diterima akal ada atau tiadanya. Macam Ibrahim. Sekarang ni ada ke tak ada? Lagi 100 tahun? Tak ada. Ada ke tak ada? Adatnya tak ada lah. Tapi Allah tentu ke bukan tentu ya. Adatnya tak ada. Tapi terima akal tak? Mana Ibrahim? Apa ya? Udah kita. Udah apa? Udah apa? Udah padam. Innalillah. Tak faham lagi ke? Itu namanya harus. Ya? Jadi itu bagi 3 bagi ya. Kemudian yang wajib enggak? Tadi apa arti wajib tadi? Apa arti wajib akli? Tidak diterima akal akan tiadanya. Artinya mesti ada. Yang mesti ada ni ada dua bahagian. Faham ni tak?
Yang tadi 3 tadi dah tahu ya. Kemudian kita ambil yang wajib ni. Wajib akli, tidak diterima akal akan tiadanya. Itu dibagi 2 pula. Yang satu dipanggil wajib akli daruri. Sebut daruri. Sekali lagi, wajib akli daruri. Daruri itu artinya dia faham dengan senang. Tak payah fikir dah tahu. Tak payah fikir dah tahu. Contoh, 1 campur 1, berapa jawab? Ya Allah, sekali lagi, 1 campur 1, berapa? Ada kena fikir? Apa 1 campur 1 ni? Oh, 2, betul ke? Automatik boleh jawab dah? Faham ke kat sana? 1 campur 1, berapa jawab? 2. 2 campur 2, berapa jawab? 4. Lagi? 3 campur 2, berapa jawab? 5. Itu daruri, automatik boleh jawab. Tak faham lagi ke? 4 campur 3, berapa jawab? 7. Tak payah fikir lagi dah. Yang lagi satu namanya nazari. Sebut nazari. Nazari itu kena fikir betul-betul. Kena dibahas betul-betul. Kalau jawab begitu aja dia pasti salah jawabnya. Kena fikir betul-betul. Kerana dia satu benda yang rumit. Kena dipikir betul-betul baru dia dapat jawapan yang sebenarnya. Saya bagi contoh nazari ni. 1 campur 2 kali 3, berapa? Mudah. Mudah. Tak dengar jawab pun? 1 campur 2 kali 3, berapa? 9. Lagi, apa jawab? Betul tak jawab 9? Betul? Sekali lagi, saya tanya. Betul ke tak betul? Orang lelaki tak jawab ni pun? 1 campur 2 kali 3, jawab 9. Betul ke salah? Betul ke salah? Betul. Ini salah. Kenapa? Berapa jawab yang betul? 1 campur 2 kali 3. Berapa? 9. Ini cikgu matematik tau. Jawabnya bukan 9. Salah jawab 9. Jangan marah tau. Kena belakang ni. Dia mengkena. Kenapa? Pasal jawab salah. 1 campur 2 kali 3. Ini cikgu matematik tau. Bila ada satu soalan, ada dalamnya tu campur dan darab, buat mana dulu? Dah, baru sudah. Buat mana dulu? Buat darab dulu. Apa darab apa dulu? Apa darab dulu? 2 kali 3. Ya ke dah? Ada bangkangan? 2 kali 3 berapa? 6. Campur 1? 7. Jadi 1 campur 2 kali 3 berapa jawab? 7. Nampak kena belakang malam. Kerana tak fikir betul-betul. Itu namanya nazari. Nazari itu kena fikir betul-betul. Kalau tidak, dia tak boleh jawab dengan betul. Mesti salah jawabnya. Contoh apa? Wajib nazari itu. Wajib dalam syurga tu, nikmat yang bertambah-tambah, makin lama makin tambah, makin lama makin tambah, makin lama makin tambah, makin lama makin tambah, makin lama makin tambah. Senang ke mikirnya? Senang ke mikirnya? Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Sampai bila? Sedangkan orang dalam syurga itu berapa lama? Selama-lamanya. Ada selama-lama tambah. Senang ke mikirnya? Mulai ada 10, betul ada 100, betul ada 1000, betul ada 10,000, 100,000, juta. Senang kan mikir kan? Itu nazari. Kena dibahaskan. Kena dipikir betul-betul. Baru dapat jawab yang sebenarnya. Tak faham ke cakap saya ni? Begitu juga dalam neraka. Seksa yang bertambah-tambah. Makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin dahsyat, makin lama makin hebat, makin lama makin menderita. Senang ingatnya. Berapa jenis seksa yang kita tahu? Tapi dalam neraka tu begitulah. Selama-lamanya pula tu. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang kufur atau ingkar, yang mendosakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang
Apa? Ulaika ashabun nar. Mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka di dalamnya. Dan neraka ada apa? Dalam neraka ada apa? Ya Allah. Ada es krim. Ada apa? Ada penderitaan, ada seksaan, ada azab. Itu neraka. Dan azab itu sentiasa bertambah. Senang memikirkan? Senang memikirkan? Itu nazari, ya? Tak boleh nak fikir. Gimana bertambahnya? Gimana orang boleh lalu nak dalam neraka tu? Begitulah. Lagi apa? Kena fikir betul-betul. Boleh tak orang yang beriman dan beramal saleh masuk syurga, masuk dia patut masuk syurga. Tapi boleh tak mereka itu masuk neraka? Boleh ke tak boleh? Boleh tak orang beriman dan beramal saleh masuk neraka? Jawab kali. Tak ada seorang jawab lagi. Belum jawab sebenarnya. Boleh tak orang yang beriman dan beramal saleh mereka masuk neraka? Boleh tak? Boleh. Kerana kuasa itu siapa punya? Allah. Boleh tak Allah masuk dalam neraka? Kerana Allah yang menentukannya. Cuma Allah tak pernah mungkin janji. Itu aja. Tapi dari segi kuasa boleh tak Allah masukkan dalam neraka orang yang beriman dan beramal saleh? Dari segi kuasa ada tak? Boleh tak boleh? Itu namanya nazari. Kena fikir betul-betul. Ada tak orang yang dulunya beriman, hebat ibadahnya, akhirnya mati kafir? Ada tak? Siapa? Ada seorang namanya Barsiso. Barsiso. Sebut. Siapa namanya? Barsiso. Dia tu punya hebat ibadahnya. Tak ada kerja lain, beribadat aja. Kemudian datang satu orang. Menyerupai macam dia juga. Pakai jubah macam dia juga. Bukan seorang je beribadat tepi di tepi dia, di sisi dia. Bersiswa semayang, dia semayang. Bersiswa zikir, dia zikir. Bersiswa baca Quran, dia baca Quran. Bersiswa wirid, dia wirid. Bersiswa selawat, dia berselawat. Lama-lama bersiswa letih. Bila bersiswa letih, dia mengantuk. Mengantuk terus tidur. Orang tu tak ada. Terus je dia beribadat. Kemudian dalam lama-lama itu bersiswa rasa lapar. Lalu bersiswa buat. Bila rasa lapar buat makan. Jadi orang tu tak ada makan. Terus wirid. Kagum dia tengok orang tu. Tak ada berhenti. Tak ada rehat-rehat. Dia kagum. Lalu dia pun bertanya, Tuan Syekh, saya ni hebat juga ibadah saya, tapi saudara ni lagi hebat benar. Saya ngantuk tidur, Tuan tak tidur. Saya berhenti makan, Tuan tak makan. Saya letih, Tuan tak letih. Apa ilmu kamu? Apa amalan kamu? Rupanya orang tu ialah Iblis. Yang di sisi dia tu, tahu tak? Iblis. Kata dia Iblis, kamu tu kalau nak jadi macam aku tu, kamu kena taubat. Kena taubat. Saya hari taubat, tak pernah miss taubat saja. Kalau dia tanya bila-bila, apa dosa kamu? Tak ada lah dosa, saya taubat aja lah. Kalau tak ada dosa, apa gelarnya? Taubat apa gelarnya? Tak nampak. Hebat dah Iblis ni. Tuan-tuan, kalau tak ada dosa, apa gelar taubatnya? Orang taubat mesti ada dosa. Faham ke saya ni? Kalau tak ada dosa, apa nak taubatnya? Kata saya kena buat dosa lah. Lah kata Iblis. Pandai Iblis tu. Lah kata. Macam orang cakap, orang padang tembak cakap macam tu. Lah kata. Saya kena buat dosa lah. Apa dosa saya nak buat? Kata. Kata dia Iblis, kamu bunuh orang. Tak boleh bunuh orang. Dosa besar. Tak kau ni saya. Tak apalah. Kamu tak boleh bunuh orang, tak apa. Kamu zina. Oh no way. Zina pun dosa besar. Tak kau ni saya. Betul yang ketiga. Ini pilihan terakhir. Kamu minum arak. Bila dah kamu lepas tu, kamu taubatlah. Lepas minum arak tu. Dah habis, kamu dah tak hilang mabuk kamu taubatlah. Ini ada harapan. Dia setuju. Yang cerita pendek lagi dah bunyi ni lah. Yang dia bersetuju. Nak minum arak. Dia pun pergi kedai arak. Minum lah dia. Hati orang tak pernah minum arak. Macam mana? Secawan minum arak. Mabuknya setangki. Iya ke dah? Orang tak pernah minum arak. Secawan minum arak, mabuknya setangki.
Bila merah tu dah mabuk. Ya? Digoda dia oleh perempuan tadi. Dia pun berzina dengan perempuan tu. Udah berzina dengan perempuan dia rasa takut dibunuh oleh perempuan tu. Mula-mula dia tak nak melakukan tu. Lepas tu, tiga-tiga lakunya. Suruh benda orang tanda tadi malam dia tak? Ya ke dah? Ya. Suruh berzina tak nak. Betul sudahnya. Bila minum arak, habis tiga-tiga lakunya. Jadi Iblis pun tangkap dia. Dia menyerupai seorang penguasa. Tangkap dia. Bila tangkap, hukum bunuh. Dihukum bunuh. Kemudian dia datang. Sebelum nak berhukum hadam, dia datang. Iblis datang lagi menjelma. Dia dengan orang dengan bersisah je. Nampak? Yang lain tak nampak. Ya? Tolonglah aku ni, kata dia bersisah kepada syekh ni. Dia tak tahu lagi Iblis lagi ni. Dia ingat syekh lagi. Tolonglah aku ni, kata. Tak apa, kata. Aku boleh tolong kamu. Aku boleh lepas kamu. Kamu takkan dibunuh lepas ni, kata. Tapi kamu mengaku aku ni Tuhan, kata. Kamu mengaku bahawa aku ni Tuhan, kata. Jadi dia kira nak lepas dia. Lepas tu pun dia tobat lah, kata dia. Dia pun mengaku, dia mengangguk. Bila mengangguk, tom. Tiba, pedang tu sampai ke lehernya. Matilah dia dalam keadaan mengaku Iblis itu sebagai Tuhan. Beriman ke kafir tu? Beriman ke kafir tu? Kafir tak betul? Apa? Kafir. Kalau kafir ke mana perginya? Masuk neraka. Berapa lama? Kekal abadi selama-lamanya. Itu ya. Boleh tak orang beriman jadi kafir? Boleh. Kita ni boleh tak jadi kafir? Boleh. Kalau dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah berkuasa untuk menentukannya. Ya? Okey. Sekian dulu. Itu apa? Wajib akli tadi ya. Ada apa? Daruri, ada nazari. Kita belum baca lagi. Baca senang. Wajib akli daruri iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya dengan tiada berkehendak kepada bahasan dan mendirikan kenyataan-kenyataan seperti menghukumkan satu itu tetap separuh daripada dua. Satu itu separuh daripada dua. Wajib akli nazari iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya dengan berkehendak kepada fikiran dan bahasan serta mendatangkan dalil-dalil ada atas ketetapan hukuman itu seperti menghukumkan wajib wujud Tuhan yang menjadikan alam ini, maka tidak dengan senang kita menghukum itu ya, wajib Tuhan jadikan alam ini. Menghukumkan wajib wujud Tuhan itu melainkan dengan diadakan bahasan dan juga dengan mendirikan dalil. Akan datang kita baca bahagian mustahil akli. Ada juga dua tu ya. Mustahil akli itu ada juga daruri, ada juga nazari. Itu bulan depan ya insya-Allah. Baik, untuk malam ni cukup sekadar itu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Mana setujulah. Ada nak bangkang? Tak ada ya? Kalau tak nak bangkang, ada lagi satu soalan. Ada siapa-siapa nak tanya? Ya. Kalau orang Islam dia ada orang lelaki ada tanda untuk balik. Perempuan ada dua tanda. Adakah orang kafir pun sama juga? Rupalah. Orang kafir ada tak yang mimpi bersubuh dan keluar mani? Ada tak? Apa dia tak tahunya? Dia manusia. Kita tak tahu, tapi dia tahu dah dia. Dia balik lah tu. Sah lah tu. Ya. Orang beriman dia lah. Kita tahu. Itu kata kita belajar. Dia memang ada belajar. Dia memang tak tahu. Tak tahu tu bukan maksud mana yang tak ada. Ada. Cuma dia tak tahu. Itu aja ya. Benda tak ada tak? Ada. Cuma dia tak tahu. Dia tak tahu wajib sembahyang. Dia tak tahu wajib puasa dan sebagainya. Kan dia tak tahu. Okey. Sudah terjawab. Soalan terjawab tak? Okey, lagi? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Dah 5 kali tak ada. Tak ada.
Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'in